Hai guys, so untuk sponsor video kali ni, video ni disponsor oleh broker FX Primus. Okay, so kali ni FX Primus nak bagi kepada semua network mass trader, okay, yang bakal join network mass trader under broker FX Primus, 100% bonus. So kalau korang tengok kat sini dia tulis 100% bonus on each deposit. Maksudnya kat sini setiap kali korang deposit korang akan dapat 100% bonus sehinggalah capai maksimum 300 USD. Maksudnya kalau setiap depo korang depo 100 USD, 3 kali depo korang dah capailah equity maximum which is 300 USD. So kat situ kalau siapa yang depo 50 USD, depo sampai 6 kali baru sampai maksimum. So contoh brother A ni depo 50 USD, so broker akan bagi kat dia 50 USD lagi. Okay. Sehinggalah dia claim cukup 300 USD. Berapa kali depo pun tak kisah. So kat sini minimum deposit adalah 20 USD. Okay. Bonus ni support margin and support floating. Selalunya korang dengar bonus yang support margin saja. Tapi kali ni dia support margin and floating. So maksudnya kalau korang floating atas duit bonus pun broker takkan cut korang punya position tu. Okay. Seterusnya tak ada limited withdraw. Maksudnya kalau korang trade tu profit 200-300k pun korang still boleh withdraw menggunakan akaun bonus tersebut. So cara nak masuk akaun bonus, korang klik link di bawah. Okay, masa daftar akaun korang ambil jenis akaun adalah variable. Okay, and then pilih leverage korang. Saya sarankan guna leverage 1,500 untuk korang trade. Okay. So tak ada syarat untuk withdraw, maksudnya korang tak perlu melengkapkan berapa lot untuk withdraw, asal profit je korang dah boleh withdraw. Okay, setiap kali withdraw bonus akan ditarik balik. Tapi tak apalah, lepas ditarik korang boleh depo lagi. Okay, sehinggalah cukup 300 USD setiap seorang. Okay, so apa tunggu lagi gang? Klik link di bawah. Okay, link di description untuk register broker FX Primus. Hari ni kita akan belajar bab macam mana ni? Nak pergi dekat chat mana? Kita stay lah kat chat ni. So hari ni kita akan pergi ke tajuk SNR, okay, which is support and resistance. So kat sini saya nak tengok dulu berapa orang yang tak pernah belajar lagi SNR. Dia zero. SNR tu dia tak tahu langsung. Cikgu ada engulf kat TF5 goal. M5 ke? Tak apalah, tu sekejap lagi lah kita tengok. Okay. Ada tak yang zero pasal SNR? Phone off audio. Sekejap saya mute semua. Kalau takut yang mengganggu, saya mute semua. Okay. Kalau nak tanya baru buka apa tu? Kalau nak tanya baru buka mic. Tak, sekejap. Asal ada bunyi angin lagi ya? Saya dah mute semua orang ni. Zero cikgu. Okay, zero. Saya setakat SNR momentum je cikgu. Okay, SNR momentum. Jadi kita go. Ada. Okay. So SNR ni tak apalah. Ada yang faham, tak faham pun kita go basic tu. Apa itu SNR? So SNR ni adalah support and resistance. So apa support? Apa itu resistance? So support tu bahasa kasar dia macam lantai lah. Okay, macam lantai. So kalau rumah tu korang tengok dia ada lantai. And then resistance tu dia ibarat satu shilling. Dia pattern macam rumah lantai dan shilling. So apa kegunaan lantai dan shilling ni? Okay. So teori SNR ni mengatakan bahawa price akan bergerak. Okay. Dia akan bergerak dalam satu range yang besar di mana daripada lantai ke shilling. Tak kisah lantai ke shilling ke lantai. Tapi macam ni dia akan bergerak. Tapi in big time frame lah dia akan bergerak macam ni. Sampai ke shilling dia akan pantul ke bawah. Sampai ke resistance dia akan pantul ke atas. Itu adalah teori SNR. Okay. And then kita padam semua ni.
So atas, okey, kat atas yang tempat menahan harga, okey, contohnya menahan harga daripada tembus level tu, itu kita panggil resistance. And then bawah ni tempat yang menahan harga ataupun support harga tu untuk dia naik ke atas, kita panggil dia sebagai support lah. Okey, so faham setakat tu Okay, so semua faham. And then SNR ni, dia ada advance sikit, kita panggil RBS and then SBR. So RBS and SBR ni kita go kejap lagi. Okay, kita nak detect dulu kat mana support and then kat mana resistance dekat real chart. So kat sini. So kat sini, kat mana resistance and then kat mana support. So kita boleh tengok resistance dia kat sini. And then support dia dekat area sini. So dia ada banyak resistance, support. So macam tu. Kau tengok kat mana harga yang price tak boleh lepas tu, macam dia tak boleh ke atas tu, situ resistance. And then kat mana price yang dia tak boleh lepas ke bawah, itu adalah support. Macam tu. So sekejap lagi kita akan tengok lah mana support balik and resistance, macam mana kita nak apply resistance ni. So apa kegunaan level-level kita tanda support and resistance ni? Okay. So daripada teori SNR tadi, okay, kita tahu bahawa price akan, orang kata apa, tidak melepasi resistance. And then, okay, untuk ke atas. So bila kita tanda satu level kita dipanggil support, resistance tu, bila price datang balik, okay, kita dah tahu kat situ price takkan lepas je. Price akan turun kembali. Sebagai contoh kat sini. Nampak ni, kita ada satu level resistance. So nampak tak apabila price datang balik, dia tak lepas level tu. Dia reject. Macam tu. And then contoh lagi dekat sini. Kat sini kita ada resistance. So nampak tak bila price datang balik, ada beberapa kali cubaan untuk price melepasi level ni. Kita ada sekali percubaan and then second percubaan untuk price lepas level tu, namun tak berjaya. Itu sebenarnya idea of support resistance. Okay, di mana kita tanda level-level sebelum untuk kita fokus perjalanan price pada masa hadapan dekat level mana yang dia tak boleh tembus tu, kita akan ambil chance untuk kita entry. Okay, ciri-ciri strong SNR, sekejap lagi kita akan pergi. Sekarang ni nak bagi faham dulu apa itu SNR. Apa ciri support and apa ciri resistance? Senang je. Yang mana price tak dapat, yang mana tahan price daripada ke atas, kat situ adalah level resistance. Okay. Yang mana tahan price daripada ke bawah, dia menahan price daripada jatuh lagi ke bawah, itu adalah support. Senang je. Okay. Support and resistance. Dia macam kalau korang orang kata apa, recap balik apa yang kita dah belajar, dia macam do teori. Tapi do teori kita tak labelkan kita tak labelkan benda ni sebagai line. Kita labelkan puncak and then low tu. High dan low tu kita label dia. Tapi dekat SNR ni kita pakai horizontal line, which is pada masa hadapan dia akan react dekat level-level tu. So satu lagi ada yang dalam support SNR, dalam SNR ni dia famous satu keyword kita panggil sebagai key level. Apa itu key level? Okay, key level ni adalah level di mana kat situ ada banyak kali price reject. Maksudnya kalau contoh kita ada satu level SNR kat situ. So bila kita tengok price sejarah history price sebelum pun, dekat level tu juga sebenarnya ada banyak price yang dah reject. So kat situ kita panggil dia sebagai key level, di mana dia adalah satu support resistance yang agak strong. Okay, itu adalah sebenarnya fahaman sebagai key level. Okay, di mana level yang banyak price reject. Tak kisahlah sama ada dia support ataupun sama ada dia resistant. Okay, itu adalah key level. SNR sama maksud dengan supply demand ke bos? Tak. SNR is SNR, supply and demand is supply and demand. Tetapi bila kita tengok dekat resistance, kat situ ada supply. Bila tengok dekat support, kat situ ada demand. Faham tak? Dia adalah dua ilmu yang berbeza, tapi somehow dia kat tempat yang sama. Faham Okay, dia pembawaan ilmu yang berbeza tetapi menggambarkan satu benda yang sama. Contohnya kat sini. Saya tanda sini adalah satu resistance, tetapi trader SND dia akan nampak sini as satu demand zone. Contohnya dekat sini.
trader SNR nampak ni as resistance. Tetapi trader SND dia nampak ni as supply zone. Nampak tak? Supply zone kotak ni, resistance garis ni. Selalu kalau bahasa kasar orang cakap SNR is level, and then supply and demand is a zone. Tapi masih lagi di tempat yang sama. Okay. So kita dah faham support, kita dah faham resistance. Okay, and then kita akan pergi apa itu support become resistant, and then resistance become support. RBS and SBR. Ada yang panggil support become resistant. Ada yang panggil sebagai support breakout resistant. Macam mana nak tanda SND yang betul? Ada kriteria. But SND nanti kita akan pergi simpan dulu soalan tu pada masa yang akan datang. Kalau boleh kita tak nak campur topik-topik tu. Takut newbies dalam ni terkeliru nanti. Okay? Tapi sama kita akan belajar juga SND tu. Kita akan kenal-kenal pattern-pattern SND yang ada. Apa candle-candle SND yang ada. Which is dia ada beberapa candle lah. 6 ke 5 pattern macam tu. Swap zone ke RBS SBR ni? Sama juga macam swap zone. Budak-budak SND dia kenal benda ni as swap zone. Kalau budak-budak SNR dia panggil RBS or SBR. Okay. So kita pergi dulu apa itu RBS and then apa itu SBR. So katakan kita ada satu level kat sini, which is level ni adalah level resistant. Okay. Mana marker saya? Katakan ini adalah satu level resistant. Price datang, price reject. Sebab apa? Sebab dia resistant. And then bila price datang balik, dia break. So fahaman utama SNR tadi dia cakap, kalau ada resistant, price akan turun bawah kan. Berapa kali dia sampai pun dia akan turun bawah. Ni kenapa dia breakout? So sebenarnya dia boleh breakout. And then dekat level yang sama juga, price akan datang balik. And then dia akan terpantul ke atas pula. Dia akan reject kat atas pula. Okay, daripada first dia jadi resistant and then dia terus bertukar jadi support. So ini adalah support, ini adalah resistant become support. Kat sini resistant and then breakout dia jadi support. Boleh panggil support become resistant become support ataupun resistant breakout support. Tak kisah kau nak panggil mana-mana pun. So itu RBS. So kita tengok SBR pula. SBR ni price turun. Dekat level ni, katakan level ni adalah level support. And then, price reject naik ke atas. Bila price datang kali kedua, price breakout pula. Tapi price datang balik kat level yang sama, dia reject pula ke bawah. Okay, pada first kali, dia jadi apa? Dia jadi support. And then bila dah breakout, dia jadi resistance. Ini adalah SBR. Okay, support become resistance. So, semua faham benda tu? Faham tak geng tentang RBS, SBR? Okay, for sure lah ramai yang faham kan dalam ni. Sebab SNR ni kalau mana-mana yang baru belajar trade pun benda yang dia akan jumpa dulu ada SNR lah. Mana-mana orang akan ajar pun SNR. Okay. So sekarang ni kita nak tengok, okay, salah satu kata boleh dikatakan kita nak kenal pasti yang mana valid SNR. Okay, yang mana SNR yang kat situ tempat ada big potential untuk dia reject. Okay. So salah satu teknik ni kita panggil sebagai strong momentum SBR, momentum SNR. Okay. Strong momentum SNR ni apa? Okay. Selepas berlakunya SNR tersebut, selepas berlakunya level support and resistance tersebut, akan ada, lepas tu akan ada satu momentum yang besar. Sebab apa orang ambil macam tu? Sebab kalau kita nak tandakan, okay, kalau saya demo kat korang, kalau saya nak tandakan level-level support and resistance dekat, kita ambil trend yang menaik ni je, akan ada lebih daripada 10 level. Contohnya kita start menanda. Sini kita ada resistance, sini kita ada sini ada support, and then sini kita ada resistance. Lepas tu sini kita ada resistance, price turun ni kita ada support. So kemudian price naik sampai level ni, kita ada resistance. Sekejap guys, kita nak dekat pula.
And then price turun, kat sini kita ada support. Price naik, kita ada resistance. Price turun, kita ada support. Alamak, tak melekat pula benda ni. Okay. And then price naik lagi, kita ada resistance. Price turun balik, kita ada support which is dah sampai level sebelum. And then kat sini price naik, kita ada resistance. Price turun, kita ada support. So terlalu banyak, orang kata apa? Terlalu banyak level kat situ. Sampai kadang-kadang orang pening. Nak tanda, mana satu ni? Saya masa mula-mula belajar tu, saya pening. Mana satu ni? And then ada satu teknik yang dia cakap bahawa kita nak tanda support dan resistance bila ada strong momentum yang berlaku je. Okay, bila ada strong momentum yang berlaku, kat situ bila price datang balik dekat level support resistance tu, price akan react kat situ. So macam mana kita tengok strong momentum? Salah satu cara dia macam ni. Okay, salah satu cara dia macam ni. Korang tengok price bergerak ke atas. So momentum ni apa? Momentum ni price yang bergerak laju. So price bergerak ke atas ni. Okay, nak senang buka line chart lah. Okay, kalau maybe pada newbie untuk buka candle chart ni dia susah nampak sikit. So korang tengok kat mana price yang bergerak ke atas dengan laju tu, kat situ sebelum dia bergerak dengan laju tu dia akan ada level support ataupun resistance. So kat situ level dia adalah valid untuk kita tanda. Sebagai contoh, ini kita ada strong push ke atas. So level bawah dia as support dia adalah valid untuk kita tanda. Okay, faham So kat sini kita ada strong push lagi naik ke atas. Okay, so kat sini as kita punya valid. So korang boleh nak follow up dekat setiap ni pun boleh. Tapi saya nak cepatkan. Okay, sebab banyak benda kita nak belajar. So price retrace and then lepas tu price momentum naik ke atas. So kat sini kita ada support yang valid. Kat sini price retrace and then dia buat big movement ke atas. Somehow kat sini kita ada valid level support. Okay, so kat sini price terus ke atas. Kat sini kita ada valid level untuk support. Sama juga macam ni. Okay, and then kat sini. Nampak tak? Ini salah satu idea dah, which is kita tanda support dan resistance yang di mana selepas itu price membuat big movement ataupun volume candle. Okay, boleh faham So kalau tengok ni support yang kita tanda ni, lepas tu dia menjadi resistant. Kalau kat sini support yang kita tanda ni, selepas tu dia menjadi resistant. Okay, faham Ada yang faham tak? Ke ramai yang tak faham ni? Okay, so kalau kat sini kita ubah kepada candlestick, automatic dia akan tanda pada close and open candle. Sebab apa? Sebab line chart ni dia hanya catat harga close and open candle saja. So ini adalah salah satu cara ataupun salah satu teknik untuk membaca support and resistance yang orang kata apa? Yang valid ataupun yang pada masa yang hadapan kat situ price akan react balik. Faham tak? Sebab tak semua level support resistance kalau kita tanda tadi price akan react pun. Kadang-kadang price buat tak tahu kat situ. Dia langgar sabar badak kat situ. Macam tak ada apa benda yang berlaku. Padahal kat situ pada previous candle ataupun pada history price, ada price yang react kat situ. Reversal sama juga big movement ke cikgu? Selalunya reversal ni kita tak kategori dia as big movement. Sebab reversal, tengok pada reversal tau. Reversal dia ada dua. Sama ada trend reversal ataupun correction reversal. Kalau trend reversal, itu adalah big movement. Kalau correction reversal, itu bukan big movement. So nak kenal trend ni dengan, kalau kau nak faham trend ni dengan lebih mendalam, kau boleh tengok pada YouTube, kau boleh tengok video sebelum ni which is Dow Theory, and then saya akan upload pula trend line. So kat situ kita, saya memberi kefahaman bab trend. Saya banyak menekankan pasal structure and trend dekat dua bab yang sebelum tu. Okay, kalau nak faham lebih mendalam tentang trend ni, boleh tengok previous dua tajuk lah. Dua tajuk yang ke belakang tu. Okay, boleh So and then korang dah tahu bab apa tu?
big movement punya SNR. Sebab topik SNR ni dia tak luas sangat. Korang dah tahu big movement punya SNR. So korang dah tahu apa lagi? Key level korang dah tahu kan. So kita try tanda key level. Contohnya korang tanda, korang ambil kat sini lah. Tak ada pula horizontal line yang satu lagi tu. Mana Okay, katakan kat sini korang nampak as support. Okay, so kalau korang tengok dekat history price, okay, kat sini, dekat level yang sama dia pernah menjadi resistant. Sama juga kat sini. And then kat sini, somehow dia menjadi support. Kat sini pun dia menjadi support. So dekat level tu, banyak kali price react. So kat situ kita boleh panggil dia sebagai key level. Ini adalah key level. Macam mana nak tengok pullback cikgu kalau kita tanda SNR dekat higher TF? Korang terpaksa multi time frame juga. Nak senang korang terpaksa multi time frame. Sebab pullback ni, okay, kalau nak cepat korang scan pullback tu, korang kena go to lower time frame. Kalau dekat high TF ni, sebab apa kita susah nak spot pullback dengan awal? Sebab higher TF ni, candle dia tu ambil masa yang lama. And then pergerakan yang besar untuk buat satu movement tu. So boleh kita nak trace pullback dekat high time frame ni, tapi lambat sikit lah. So siapa yang guna orang kata apa, low time frame, dia dah dapat, orang kata apa, dia dapat detect apa tu kita panggil sebagai pullback tu dengan lebih awal.